Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. So kali ini kita akan bincangkan mengenai derivative of higher order. Right? So sebelum ini kita pernah membincangkan mengenai the first first derivative, ya, iaitu f prime, kan. So if we are given f, lepas tu kita biasanya kita diminta mencari the first derivative iaitu f prime, dan mungkin ada kita diminta mencari f double prime, ya. So sebenarnya bila kita sebut mengenai derivative of higher order, sebenarnya dia melibatkan lebih daripada dua derivative, lebih pada dua kali, ya. So mungkin 3 kali, 4 kali, mungkin 5, 10 ke 40, so macam tu. Okay, so jadi itu adalah apa yang kita namakan derivative of higher order. Okey, jadi kita lihat sedikit notation. So jadi notation yang biasa kita gunakan, antaranya kita akan menggunakan Leibniz notation, ataupun kita mungkin lebih mudah kita lihat yang ini. Ini adalah di antara notation yang kerap kita gunakan. Alright, so sekarang ini saya tunjukkan sehingga second derivative sahaja. So jadi kalau kita ada y sama dengan fx misalnya, jadi kalau for the first derivative kita ada y prime, kan, ataupun kita boleh tulis f prime ataupun dy over dx, ataupun dalam bentuk yang macam ni, d, ya, d prime, ya. D prime ni merujuk kepada first derivative, d prime x y. So macam ni lah. So ini adalah second derivative dan disusuli dengan yang ketiga, yang keempat dan sebagainya. Right? Ini adalah beberapa notation yang kerap kita gunakan. Baik, so sekarang kita pergi kepada satu contoh dekat sini. Alright, contoh ini dia melibatkan, soalan ini dia melibatkan higher order. Cuba lihat, kita diberi fx iaitu x squared minus 5x plus 3. Now we are asked to find f prime. So maksud dia the first derivative lah. So lepas tu f double prime. Ini adalah peringkat kedua, terbitan peringkat kedua. Lepas tu yang seterusnya adalah peringkat ketiga yang ini. Dan ini adalah penulisan untuk mendapatkan peringkat keempat, dan yang bawah ni peringkat ke-38. So macam ni. Jadi soalannya adalah find fn for n greater and equal to 3. So kita nak dapatkan fn. N ni yang cukup besar lah, yang cukup besar, tetapi n ni mesti sekurang-kurangnya 3, 4, 5 dan sebagainya lah, ya. So jadi kalau kita perhatikan kat sini, kita boleh buat satu persatu. Saya tunjukkan dekat sini apa hasil yang kita dapat. Right, ini adalah penyelesaian dia. Jadi kalau kita perhatikan, untuk terbitan pertama kita dapat 2x tolak 5, untuk terbitan kedua kita dapat 2. Tetapi untuk start dengan terbitan ketiga, kita dah dapat kosong, ya. Keempat pun kosong lah, kelima pun kosong, ke-10 pun kosong, 20 pun kosong dan seterusnya. Dan even kita nak dapatkan 38 pun, terbitan yang ke-38 kita akan dapat kosong juga. Jadi jawapan kepada soalan tadi itu adalah fn is equal to 0, ya, untuk syarat n lebih besar dan sama dengan 3. So kita tengok dari sini lah. Start dari sini, kan. Kat sini kan 3, kan. So dia dah start produce 0 as the answer. Maka inilah jawapan kita. Okay. So ini adalah beberapa bentuk soalan. Lepas tu yang ini pun yang ini, ya. So example ini dia bagi, okay, ini dalam bentuk umum, ya. Dia bagi a x kuasa 4 tambah b x kuasa 3 tambah c x kuasa 2 tambah dx tambah e. So macam ni. So find, okay, ini adalah merujuk kepada terbitan peringkat ketiga, ataupun kita boleh tulis y triple prime. So benda ni sama je. Jadi kalau kita cuba yang ini satu persatu, saya tunjukkan sikit dekat sini. Ini adalah jawapan dia. Ini kena buat satu persatu lah, ya. So kita gunakan formula ataupun yang kita pernah belajar dalam teaching video sebelum ini. Kita buat satu persatu. So jangan lupa
yang kuasa ni 4 ni akan turun ke sebelah kan, lepas tu 4 ni akan tolak 1, so sebab itu kita dapat 4ax kuasa 3, dan begitulah seterusnya kita menggunakan hukum law untuk derivatif satu persatu. Akhirnya untuk y triple prime kita akan dapat 24ax plus 6b. So macam ni ya. So inilah contoh kedua. Lepas tu kita lihat ini ada yang last sekali, contoh terakhir sekali, sebab subtopik ini agak mudah, dia hanya merujuk kepada penulisan dan juga notation sahaja. Pengiraan masih lagi macam biasa. So jadi yang ini dia tanya apa ni? Yang ini adalah merujuk kepada derivatif peringkat keempat. Ya. So ataupun kita boleh tulis y4. So macam ni. So benda ni adalah benda yang sama. So apa yang perlu kita buat adalah ini we are given y equal to 2 exponent power of 3x. So kita akan dapat y prime, y double prime, triple prime and fourth prime. So macam ni, power of 4. So jadi kita dapatkan satu persatu, di mana akhirnya ini adalah dia punya cara dia. Y prime kita dapat ini, dan y ini adalah second derivative, third derivative, seterusnya, dan kita ada the fourth derivative 162 exponent power of 3x. Okay guys, so itu sahaja untuk video kali ini. Hope you enjoy the video. See you in the next video.